Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma tabnu anta. Allahumma uflana wa lahum, Allahumma uflana wa lahum, Rabbi zidna ilma, alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syah sambung balik muzakarah Qaulul Tam, Mas'ati Makmum wa Imam. Masuk apa? 3. Masalah berikutnya, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, imam diistihbabkan membaca semua zikir dan bacaan. Imam diharuskan membaca semua zikir dan bacaan. Ujar Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diistihbabkan kepada imam baca zikir dan bacaan solat dengan tidak meninggalkan suatu dari sunat-sunat ab'ad dan sunat-sunat hay'ah, dan tidak hanya berpada sekadar zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang sekurang-kurangnya saja, dan tidak pula membaca bacaan yang paling sempurna. Jadi sederhana. Jadi sebagai seorang imam, dia kenalah membaca dengan zikir-zikir yang ada dalam solat, bahkan mungkin zikir-zikir tambahan, lebih, tidaklah terlampau panjang. Kena jadi imam ni kena cerdik. Imam tak boleh jadi imam yang tidak disukai oleh para makmum. Kena jadi imam yang sederhana, imam yang mudah. Kalau ada orang tua-tua di belakang kita jadi makmum, kita kena baca mudah-mudah. Ni kena cerdik, kena bijak, kena pandai. Jadi imam ini bagi pendapat Imam Syafi'i diharuskan, makna ditetapkan kepadanya itu membaca zikir-zikir dan bacaan dalam solat. Semua dia kena baca, sama ada itu sunat-sunat ab'ad ataupun sunat-sunat hay'ah. Sunat ab'ad ni apa? Sunat ab'ad ini sunat-sunat yang jika kita tinggalkan maka perlu kepada sujud sahwi. Adapun sunat-sunat hay'ah ni makna sunat-sunat yang sedikit rendah daripada sunat ab'ad tadi itu. Maka dia kalau ditinggalkan maka tidak perlu sujud sahwi. Seperti apa? Khusyuk. Khusyuk sunat hay'ah. Jadi kalau kita tak khusyuk dalam solat, tidaklah perlu kepada sujud sahwi. Sunat ab'ad apa? Seperti tahiyat awal. Itu makna perlu pada sujud sahwi. Jadi imam kena rajin baca zikir-zikir. Kalau orang kata baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, dia tambah subhanallah, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsira. Tambah lagi lah. Gitu zikir-zikir yang ditambah, tidak memanjangkan. Ataupun selepas habis tahiyat, Allah innaka hamidun majid, itu baca apa? Allah innaka hamidun majid. Ya? Doa apa tambah? Itu dah jatuh, lepas tu lagi, sebelum tu lagi. Dia banyak doa-doa yang lain lah. Itu bagi imam. Itulah yang diwajib, tapi satu benda yang digalakkan dalam Islam. Diistihbabkan baca surah-surah panjang jika bersendirian. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, maka diistihbabkan, digalakkan, diharuskan kita membaca ataupun diletakkan kita membaca surah yang panjang. Diistihbabkan kepada orang yang solat sendiri baca surah-surah yang panjang dan sederhana dan baca semua zikir-zikir rukuk dan sujud.
Itu maknanya bagi kita sembahyang diri ni memanjangkan solat kita. Nabi dia sembahyang seorang dia panjang. Sembahyang ramai-ramai dengan para sahabat dia sembahyang kadar yang perlu, sebab Nabi larang kita baca panjang-panjang. Pendek-pendek saja. So kadar-kadar yang perlu bagi makmum itu suka kepada kita punya solat. Dia makmum tu rajin nak mari, so solat tak menyusahkan dia. Imam kena cerdik. Tu Nabi larang. Telah ada sahabat Nabi yang dia baca satu rakaat satu Baqarah, surah Baqarah satu rakaat. Dia lama baca hingga makmum yang lain, sahabat lain bising jumpa Nabi dan tak mau dah kami sembahyang dengan dia, panjang. Nabi panggil, Nabi terus marah dia, kamu nak membuat fitnah kepada Islam. Itu makna Nabi suruh qada yang perlu. Jadi kita kena cerdik. Semayang ke, sedekah ke, buat baik ke, apa saja kena cerdik, kena ada ilmu. Jangan sampai kita nak buat baik tapi timbul fitnah kepada orang lain pula. Itu mana tidak bijak. Sebab tu ulama kata buat kena ada ilmu. Buat baik berpada-pada, maksudnya buat baik ini kena ada ilmu. Tengok keadaan, tengok situasi, adakah dia akan menimbulkan fitnah. Ulama tambah lagi, satu-satu benda kita nak buat, fikir dulu timbal baik ataupun buruk, satu-satu akibat. Dia kena fikir sungguh dalam. Itu para ulama dulu dia fikir sungguh-sungguh. Dia fikir bukan main sembrono, asal nampak baik kita buat saja. Orang nak kata apa tak pergi kat dia, bukan begitu, bukan. Itu bukan sifat orang yang cerdik, itu sifat orang yang jahil ilmu, jahil adab, jahil ilmu sufi, ilmu tasawuf. Tak boleh tinggal ilmu ni. Dia kena hati-hati. Memang kita nak buat benda baik, berpada-pada dulu, tengok dulu, kena fikir sungguh-sungguh. Ini ulama pesan. Nabi larang. Nabi kata engkau nak timbulkan fitnah kepada Islam. Itu. Kita buat baik tapi timbulkan fitnah pada umat Islam yang lain pula. Jadi tak boleh. Kena hati-hati. Jangan sebabkan kita berasa benda tu elok bagi pendapat kita, mengetepikan pendapat-pendapat ulama-ulama yang terdahulu, mendapat Nabi. Walaupun dia ada hadis, Nabi suruh buat baik. Ya, Allah suruh buat baik. Tapi ingat, banyak hadis yang tengok dulu. Ada yang buat baik ni, ada aturannya. Ada buat baik ni, ada tasawufnya. Ada akhlaknya, ada adabnya. Itu. Jadi bacalah. Kalau bayar seorang-seorang, bacalah panjang-panjang. Tak ada masalah. Seorang-seorang zikir-zikir apa semua. Tapi kalau solat ramai-ramai, jemaah, jangan panjang-panjang. Kadar-kadar yang perlu saja. Itu tak terlampau panjang, tak terlampau pendek. Tapi kalau ada orang tua yang uzur, jangan kita pula duduk panjang. Itu kadar. Supaya tidak menjadikan fitnah. Hingga tidak fitnah ni maksud apa? Orang lari daripada Islam. Payah mayang ni. Itu jangan. Kita nak suruh orang selalu. Tambah zaman kita sekarang ni, lagilah kita kena meraihkan orang. Itu pelan-pelan lah. Qalilan qasara jabalan. Imam dimakruhkan memanjangkan bacaan. Imam dimakruhkan memanjangkan bacaan. Itu makruh. Makruh bagi imam memanjangkan bacaan kecuali disukai oleh para makmum. Melainkan makmum suka. Bila makmum suka? Contoh, hari Jumaat baca surah Sejadah. Hari Jumaat ni makmum suka panjang sebab dia nak dapat kafiat pahala ikut sunnah Nabi dan sujud sejadah dalam solat tadi itu. Jadi suka. Buat, tak ada masalah. Tapi kata, kami ni kerja hari ni main sujud sejadah pula. Orang nak kerja ni tinggal apa semua. Kita tak boleh sujud baca surah panjang. Bukan kita nak solat sujud sejadah tadi, tidak. Kalau semata-mata kita semayang subuh tu nak sujud sejadah, tak sah semayang kita. Sebab niat kita nak sujud sejadah. Bukan. Tapi mana bacaan panjang, orang ada kerja pagi, mungkin dia sibuk, kita pula duduk semayang. Dia nak jemaah kat masjid. Tapi kita ni tak cerdik pergi baca panjang. Kena ingat, kita meneraikan makmum. Sebab tu ulama suruh jadi imam yang cerdik. Jadi kata kalau dia tak datang, maka jemaah makin kurang. Mana lebih penting? Jemaah yang ramai duduk kat masjid, semayang ramai-ramai, ataupun kita baca panjang orang sikit. Tentulah jemaah yang ramai tadi untuk menampakkan izzah Islam itu. Ni kena jaga. Jadi maknanya kita ni makruh kalau baca panjang. Itu makruh kalau baca panjang kalau makmum tak suka. Melainkan makmum suka. Tafadhal. Makmum semua
jenis orang hafiz, suka baca panjang. Hak tok imam pula sedap baca. Baca panjang-panjang. Tok makmum pula semua disebut. Baca imam macam ini baca panjang sikit. Surah Baqarah sampai habis. Kami nak semayang. Semayang. Tak ada masalah. Tak. Tiba-tiba je tu. Ini yang telah disebut dalam kitab Kitab Al-Um, kita induk bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wajib bagi imam mentahfifkan, meringankan solat dan menyempurnakannya. Dan bila ia mengimamkan sekumpulan makmum yang ketahui sukakan bacaan yang panjang, maka diistihbabkan kepadanya memanjangkan bacaan. Itu maknanya ditahfifkan. Kata beliau, wajib bagi imam mentahfifkan solat dan menyempurnakan. Wajib meringankan solat tu bagi makmum ni suka datang masjid. Jangan kita hari ini bukan takap saja, kita halau pula dengan pakaian. Dulu ada sebagian macam tu. Sekarang ni mungkin kurang sikit dah. Dah ada ilmu. Dulu ada benda yang tak kena sikit, yang nampak pelik sikit daripada sifat pakaian, sifat percakapan orang-orang solat ni, orang-orang masjid ni. Kita tengok serong dah. Memang berlaku. Kita tak boleh nafikan. Hakikat memang ada perkara itu ni dalam masyarakat kita. Cuma sekarang dia makin kurang sikit. Tapi masih ada budak-budak yang duk bising, budak-budak duk halau apa semua. Tidak begitu. Budak bising kita tegur lah. Beritahu pada mak ayah dia. Beritahu budak-budak ni letak satu tempat yang lain. Jadi kita kena perhati-perhati. Duduk gimana, nasihat. Lama-lama orang suka datang masjid. Yang kita nak. Meramaikan orang kat masjid. Meramaikan jemaah kat masjid. Supaya masjid jadi tempat pengimrahan satu aktiviti. Masjid bukan solat saja. Di masjid ni boleh buat macam-macam perkara. Musyawarah kampung boleh buat kat masjid. Aktiviti kampung boleh buat kat masjid. Gotong royong nak buat kuih boleh buat kat masjid. Nak apa lagi? Buat permainan-permainan yang tidak lara boleh buat kat masjid. Apa saja benda semua. Sebab masjid ni Nabi jadikan depan pintu Masjid Nabawi tu Nabi buat penjara. Tapi bukan penjara macam kita, penjara yang dijaga elok, dikawal. Sampai orang tawanan tu tengok orang duk masuk Masjid Nabawi hingga masuk Islam, duk jaga. Lalu tanya, hari ni macam mana? Sihat ke? Sihat. Lapak ke? Dahaga? Tak ada, semua cukup. Duk tanya, sahabat dah lalu tanya. Sampai masuk Islam. Jadi hari ni masjid dia ingat semayang saja, bukan. Masjid ni dia satu pusat yang begitu besar kepada umat Islam. Orang kafir datang masjid, tunjukkan. Tapi ada adab dia, kena jaga, kena tunjuk. Ada duduk tengok macam mana orang nuntut ilmu. Itu Nabi tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang-orang kafir hingga mereka masuk ke dalam Islam. Jadi kena dibijak. Jika makmum yang ada itu semuanya sukakan bacaan yang panjang. Jadi maknanya makmum dia memang suka baca panjang. Maknanya imam baca panjang tak ada masalah. Suka sebab mungkin imam tu suaranya sedap, bacaannya bagus, hingga orang dengar jadi khusyuk semayang, jadi suka panjang. Sedangkan masjid masih terbuka kepada kedatangan orang-orang lain yang mungkin tiba selepas imam berjemaah dengan mereka. Maka hendaklah imam itu tetap dengan takhfif, meringankan juga dan jangan panjangkan solat. Ini situasi yang kedua. Tadi kita kampung saja. Mana kat kampung ni, masyarakat kampung. Masyarakat kampung ni mana orang luar ni memang jarang ada masuk. Bila orang suka semayang, kalau imam tu orang suka dah baca panjang, dia boleh baca panjang. Tapi orang kampung tak apa suka baca panjang, dia kena takhfifkan, kata Imam Syafi'i. Mana kena ringankan bacaan tu. Sekejap saja baca. Ringan ni bukan baca pendek sangat sampai alif lam mim. Tak salah. Tapi tanpa ringan sangat. Itu. Makna qadar-qadar yang perlu hingga tidak menyusahkan masyarakat. Tapi kalau kita duduk di bandar, memang orang tahu orang lalu lalang akan berhenti masjid. Walaupun jemaah kita tu semua suka kita baca panjang. Kita baca panjang hingga 2-3 muka surat. Jadi makmum dengan kita selama ni dia tak kisah. Tapi kita kena ingat, orang yang akan datang berhenti, orang luar yang memang kita tahu pintu masjid tu memang akan sentiasa ada orang luar masuk. Jadi kita tak boleh juga baca panjang walaupun makmum kita tu suka baca panjang.
Tapi tak boleh kerana kita duduk di bandar, orang duduk berhenti selalu, orang luar ramai. Jadi kita kena ringan. Kenapa? Mungkin orang luar tu ada kerja lain, ada urgent emergency, jadi dia nak dapat fadilat jemaah. Jadi kita tak boleh juga baca panjang, kata Imam Syafi'i, takhfifkan, ringankan juga bacaan itu, meraihkan makmum yang datang bukan dari Al-Qaryah itu tadi kan, mungkin kat situ lagi kan. Baik, khalas. Mengikut Syekh Abu Amru bin Salah, jika semua makmum yang ada itu sukakan bacaan panjang, kecuali seorang atau dua saja. Tentu kita duduk kat kampung ni, masjid qaryah kita. Semua orang yang duduk jemaah tu suka imam baca panjang. Melainkan ada dua orang tak suka. Hak lain suka, dua orang je. Seorang ke tak suka ataupun dua orang. Dua orang dia katalah, kita kata seorang tak suka ataupun dua orang tak suka. Maka keduanya itu tidaklah boleh diutamakan kerana sakit atau sebagainya. Tetapi jika kehadiran keduanya sekali, dua sahaja berjemaah di situ, maka hendaklah solat itu ditakhfifkan, diringankan. Tapi jika keduanya seringkali datang berjemaah di situ, maka hendaklah dipanjangkan solat kerana meraihkan kemahuan para makmum yang sukakan solat panjang, dan hak mereka tidak luput dengan sebab kehadiran seorang dua yang tidak sukakan solat panjang. Maksudnya begini, kalaulah dalam jemaah kita itu memang hari-hari ni jemaah kita tahu adalah 20 orang, memang dia muka dia 20 orang, 20 orang ni kat masjid, dan 20 orang ni, 18 orang ni semua suka yang baca panjang, 2 orang tak suka. Jadi kita tetap juga boleh baca panjang, dengan sebab 2 orang tadi tu takkanlah kita nak layan dia. Jadi kita ikut majoriti yang ramai, 18 ni kan lebih pada majoriti lah. Jadi ikut, boleh baca panjang, tak ada masalah. Melainkan kalau 2 orang tadi tu sekali-sekala aja datang, ataupun seminggu sekali pun nampak muka dia. Jadi 2 orang ni tak suka baca panjang, jadi kita kena raikan dia. Sebab dia bukan datang hari-hari, datang sekali-sekala saja. Jadi kita raikan dia supaya dia suka untuk datang berjemaah hingga dia suka semayang di masjid. Itu kena raikan dia. Kalau sekali-sekala, tapi memang hari-hari muka dia ada, sadut layan sangatlah kalau tak suka panjang pun. Jadi kita baca panjang juga, meraihkan yang ramai itu. Baik, ini kata pendapat Syekh Abu Amru bin Salah. Imam diistihbabkan menunggu orang masuk hendak solat. Imam disunatkan menunggu orang masuk hendak solat. Ditetapkan. Kata Tok Guru tetap. Mana tetap ni disunatkan. Jika imam merasa sewaktu dalam rukuk atau tasyahud akhir ada orang masuk hendak solat, maka diistihbabkan padanya menunggu dengan syarat-syarat berikut. Ini selalu kita dengar. Bila kita duduk rukuk, tiba-tiba ada orang masuk, dengar tapaki masuk, jadi kita kena tunggu. Ataupun kita duduk tahiyat akhir, ada orang masuk, kita kena panjangkan sikit ataupun tunggu di tahiyat akhir tu. Tunggu makmum tu angkat takbir, bagi dia dapat fadilat jemaah. Ataupun kalau kita rukuk, bagi dia dapat fadilat jemaah dan rakaat. Kalau yang tahiyat akhir ni dapat fadilat jemaah. Itu. Jadi keadaannya begini. Pertama, jangan terlalu lama menunggu. Ni tidak lama tunggu. Kita dah rukuk. Berapa lama kita kena tunggu rukuk? Iaitu dengan qadar subhana rabbiyal azim wa bihamdih 6 kali. Itu qadar lama aja. 6 kali. Dengan bacaan, bukan bacaan hadas subhana rabbiyal azim wa bihamdih, bukan bacaan yang dia sempurna. Apa kita panggil? Bacaan tatwir istilahnya lupa dah. Jadi mana bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi 6 kali. Dah baca 6 kali dah. Orang tu apa orang ni tak angkat takbir lagi. Dia macam tu jenis dia pula tak perhati pula. Imam dah bagi peluang dia dapat rakaat, dia buat tak peduli je. Jadi tak tunggu ni orang jahil. Kita pun bangun lah. Itu bangun. Jangan sampai terlalu lama sangat panjang dia. Begitu kata akhir. Kita nak suruh dia dapat fadilat jemaah, kita pun tunggulah. Kita innaka hamidun majid. Kita pun dengar ada orang mari tadi tu, kita tunggu sekejap. Dan tempoh tadi ya. Dan tempoh masa yang tidak panjang, qadar yang perlu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tu dalam tempoh tu baca 6 kali. Mana kita baca apa dia yang tadi tu, Allahumma inna na'udzubika minal azabi qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Qadar bacaan itu kan. Dia tak angkat takbir juga. So, tunggu bagi salam tu ya. Jenis tak erti bahasa. Itu ni makmum tak cerdik.
Jadi jangan terlampau lama menunggu tu. Itu syarat yang pertama, jangan terlampau lama kita duduk menunggu. Kita nak bagi dia dapat rakaat, kita nak bagi dapat dia fadilat jemaah, tapi dia pula tak cerdik. Duk baca qul a'udzu bin nas pula, duk betul-betulkan kain ke, duk main handset dulu ke, tutup apa semua. Ni tak duduk mencara, tinggal api dia. Dia tak erti bahasa. Yang kedua, jangan membezakan di antara orang yang baru masuk itu, bahkan adalah ia samakan di antara orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan. Jangan duk beza-bezakan. Bila orang biasa datang, dia buat tak tahu sembahyang macam biasa. Bila orang kedudukan tinggi, ada pangkat, dia pun tunggu. Jangan, tak ada beza. Sama saja. Jadi kita yang datang lambat ni jangan pula jadi bengong kat situ. Dah tahu imam duk tunggu, terus angkat takbir, so dah betul benda lain lah. Terus duk cari soft lah. Nak soft mana duduk ah? Soft hujung sana nampak ada dekat dengan aircon sikit. Ni panas sikit. Terus duk tunggu lagu tu. Ada kena terus masuk saja, angkat takbir terus. Dah tahu kita ni jenis lewat. Dah kita lewat, imam dah bagi peluang untuk kita dapat jemaah, kita duk lewat lagi tak. Masuk, duduk. Ni duk pilih pula. Allah, sana ke sini. Tak payah. Pergi duduk belakang terus. Duduk soh yang baru pun tak apa. Angkat takbir, Allahu Akbar, terus duduk tahiyat akhir. Jadi tak perlu kita baca tahiyat akhir tu. Diam sudah. Imam pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita pun bangun, buat 4 rakaat selesai. Itu. Jangan kita jadi orang yang jahil. Jadi jangan duk beza-beza pula orang. Kalau yang kita sayang dia, kita kenal dia, kita tunggu. Yang kita yang tak kenal ni, yang tak peduli ni, kita buat tak peduli. Jangan macam itu. Dia kena sama rata. Syarat ketiga, hendaklah ia diqasadkan dengan penungguannya itu kerana taqarrub kepada Allah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana keinginan untuk membuat hubungan yang mesra dengan manusia. Bukan kata kita nanti kita kata terima kasih lah hang tunggu aku. Nak suruh orang terima kasih pada kita. Nak jaga hubungan dengan manusia. Bukan, kita nak lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna kita buat kerja, kita tunggu itu kerana Allah, nak suruh dia dapat pahala berjemaah, nak suruh dia dapat rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak dapat pujian manusia, bukan buat kerana nak mesra dengan manusia, bukan itu. Syarat yang keempat, tidak ada kebimbangan luput waktu dan terlepas solat dari waktunya. Itu. Ini dah mayang dari akhir waktu. Terus tunggu lagi lah, terus bagi salam. Ataupun dengan rukuk dia kata, orang dah lewat dah ni, nak tunggu lagi tak payah dah. Sebab kita pun dah lewat, nak tunggu orang, tak perlu lagi dah. Ini kalau kita cakap orang yang awal waktu. Awal waktu dia boleh nunggu orang. Kita akhir waktu, so tunggu orang lagi dah. Kita dah selesai dari kita. Yang dia tu pandai-pandai, kena kejap lah. Itu. Jadi tidak ada kebimbangan luput waktu. Mana luput waktu ni habis waktu. Kita takut nanti tak sempat bagi salam, habis waktu. Itu. Sah, tapi tak kena. Sebab kita kena selesaikan dalam waktu. Dan terlepas solat dari waktunya. Jika terdapat kebimbangan seperti itu, maka yang tidak boleh ditunggu. Tak payah tunggu dah orang-orang macam ni. Dia lewat. Terus kita selesaikan solat kita. Yang kelima syaratnya, janganlah orang baru datang itu dari mereka yang kebiasaannya lambat dan melengahkan takbir ihram sehingga imam rukuk dengan sebab was-was atau perangainya yang malas. Kerana orang yang seperti itu tidak boleh ditunggu. Kita tunggu ni orang yang bukan selalu. Hari ni ataupun orang luar kan. Ni tidak, asyik muka dia aja. Dialah muka lambat, dialah muka yang duk lengah waktu, dialah muka yang duk buat tak peduli dalam orang kita duduk tunggu. Ni kita boleh tinggal. Ni tinggalkan dia terus. Duduk melayan dia sebab jenis perangai lambat. Itu tak elok. Jadi makna imam kena cerdik lah lambat ni. Imam kena cerdik. Jadi kita melayan, ada orang datang, ketika kita rukuk, maka kita tunggu sekejap dengan qadar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 6 kali. Begitu juga dengan ta'akhir. Dan kita sebagai orang yang lambat, cepat-cepat angkat takbir. Jangan duk tunggu-tunggu lagi lah. Lepas duk baca A'udzu Rabbina, duk baca A'udzubillah. Itu tak payah. Baca Fatihah tak payah. Terus kita angkat takbir. Ini keadaan orang yang imam boleh tunggu dia. Satu lagi. Imam memanjangkan bacaan kerana meramaikan jemaah. Dia tunggu jemaah ramai masuk, dia panjangkan bacaan. Itu. Selalu dia kata ni ramai time ni, kenapa tak ada orang pula? Contoh. Jadi dia pun baca pun panjang, lambat supaya ramai jemaah, mungkin jam ke, mungkin apa musibah, supaya masuk. Apa hukum dia? Jika imam mengimamkan
satu jemaah lalu ia memanjangkan solat dengan tujuan sampai dapat diikuti oleh orang-orang yang mungkin datang kemudian supaya meramaikan jemaah itu. Dia semayang, ada semayang jemaah. Contohnya solat Aisyah, semayanglah. Angkat takbir, makmumnya ada pun angkat takbir. Tapi kali ini tunggu lama sikit. Kenapa? Tujuannya untuk nak tunggu jemaah yang akan datang supaya lagi ramai jemaah yang hadir duduk semayang bersama dengan dia. Apa hukumnya? Atau dengan tujuan supaya sempat diikuti oleh seseorang kenamaan yang biasanya selalu hadir berjemaah di masjid itu. Ataupun ada satu YB ke orang kenamaan ke VIP ke, dia kata selalu ada dia main semayang. Mungkin lewat sikit ni. Jadi dia pun tunggu. Melambatkan bacaan dia. Memanjangkan bacaan daripada biasa. Dia nak tunggu orang tu supaya dapat berjemaah dengan dia sekali. Maka perbuatan itu makruh. Itu. Dengan sebulat pendapat ashab. Sama ada masjid itu terletak di kawasan pasar. Atau di suatu tempat yang biasanya ditangi orang ramai selepas diqamatkan solat. Atau tidak. Dan sama ada orang kenamaan yang ditunggunya itu masyhur kerana ketaatannya atau kerana ilmunya atau kerana dunianya. Tak kira. Dia tak boleh buat macam tu sebab nak tunggu orang. Tak boleh. Dia kena baca macam biasa juga. Tak perlu baca panjang. Kalau dia buat macam tu, hukum dia tidaklah haram tapi makruh. Solat tetap sah. Tapi makruh. Nak tunggu orang kenamaan. Nak tunggu orang yang kata apa, berilmu. Orang yang alim. Itu. Orang yang taat, ahli taat kepada Allah, nak tunggu dia. Tak perlu. Mungkin dia ada musibah, Allah berikan dia kelonggaran ke apa, kita tak tahu. Semua perbuatan itu makruh dengan iktifaq ashab. Itu siapa dia? Muafakat sahabat, para sahabat. Sebagaimana ditegaskan dalam syarah Muhazzab. Ini berdasarkan kepada kehendak am sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila seorang dari kamu menjadi imam kepada orang, maka hendaklah ia takhfifkan solat, ringankan solat. Masa duk berat-berat, itu ringankan kadang-kadang. Bila kita duk tarawih nak panggil imam luar pun ringankan sebab ramai orang tua duk main. Lepas tu kita tengok, tapi sekarang tak ada kat masjid. Dulu awal Ramadan penuh, akhir-akhir dah kurang. Pula yang baca panjang lagi orang lari. Dia orang suka baca pendek. Baca pendek orang suka, lagi ramai. Baca pendek. Baca pendek. Masalah, siapa pun tak larang. Jadi kita meramaikan. Ni Nabi sebut pada iza shalla ahadukum, bila kamu jadi imam kepada manusia yang lain, maka falyukhaffif, maka ringankan solat kamu, permudahkan supaya orang suka datang sembahyang berjemaah. Yang jemaah tu kita nak cari. Ujar Imam Nawawi, jika imam itu belum lagi mulakan solat jemaah sedangkan waktunya telah masuk dan setengah-setengah makmumnya telah pun hadir dan ia masih mengharapkan lebih ramai lagi orang akan datang berjemaah, diistihbabkan kepadanya menyegerakan solat tanpa menunggu mereka, kerana menyegerakan solat itu akan menggalakkan mereka hadir ke masjid lebih awal. Jadi tak boleh tunggu orang. Ini contohnya 10 minit kita tunggu untuk solat sunat apa semua. Ni sampai 20 minit tunggu. Kenapa nak tunggu sampai 20 minit? Nak tunggu ada orang lagi, nak tunggu ramai sikit lagi ke? Kita ada 3 orang je ni, kita tunggu lagi 10 orang. Ni selalunya ada orang yang VIP ni datang ni. Orang yang masyhur ni datang. Ni tak datang pula, kita tunggu dia. Tak boleh. Disunatkan kita terus segerakan solat awal waktu itu. Jangan tunggu-tunggu orang lagi dah. Ini pendapat daripada kalangan ujar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita kena hati-hati benda ni dan jaga dengan baik keadaan-keadaan ketika kita menjadi imam dan juga menjadi makmum. Wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala barakah wa sallam ala manis. Allah fakihna fi dini wa bi tamu bi jannatin wa sanatina wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin.